Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Intan Suraya binti Syahdan selaku MC malam ni. Malam ni kita ada um, empat empat section sebenarnya. Kita akan speaker pertama akan bercakap tentang isu kesihatan. Kemudian speaker kedua akan buat perkongsian tentang produk. Kemudian malam ni kita ada perkongsian testimoni. Dan seterusnya insyaAllah jika ada masa kita akan ada sesi round up daripada kita punya upline special VM. Okay, so sekejap saya masukkan dulu yang baru nak join ni. Okay, semua kalau dalam keadaan bersedia, again saya ulang, jika dalam keadaan sedia boleh on camera, mutekan mic, dan kalau ada apa-apa soalan boleh type dalam ruang chat ataupun kita buka sesi di hujung speaker punya presentation. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput speaker pertama kita dengan tajuk beliau angin. Dipersilakan VM Aisyah Kim. Assalamualaikum semua, selamat malam. Saya punya suara clear tak? Okay. Okay, so boleh teruskan. Okay, so malam ni saya akan share pasal angin. Okay, so ada apa dengan angin? So angin kalau biasa kalau yang kita faham ni mungkin banyak angin lah badan kan. Urut-urut ada bunyi ataupun kita banyak sendawa. Tapi punca dia kat mana? So malam ni kita nak bongkar punca angin tu supaya bila kita faham punca angin tu kita boleh ambil langkah untuk kita nak perbaiki masalah angin ni. Okay. So kita tengok sini, nampak tak? Tu gambar apa tu? Gambar puting beliung Okay, so angin ni ada dua lah. Kalau kita jalan kat luar masa tengah-tengah petang tu angin tu slow je kan. Dia lembut je kan. Tapi ada juga angin yang jenis ganas macam puting beliung. So bila dia ganas ni sebenarnya dia boleh menyebabkan kerosakan. So sama juga dalam badan kita, kita kena pasti angin tu angin yang baik atau angin yang boleh membawa kepada kerosakan. Okay. So angin yang terperangkap dalam badan kita ni sebenarnya dia macam umpama satu puting beliung lah. So imagine kalau puting beliung ni dia jalan dalam badan kita, apa yang berlaku? So dia bukan akan duduk satu tempat je. So katakan kita tahu badan kita banyak angin, kita kena faham bahawa angin tu dia tak akan duduk kat satu tempat saja. Dia akan bergerak. Okey, macam puting beliung, dia akan gerak, dia akan membawa kerosakan kepada banyak tempat. Okey. So saya nak share dulu apa tanda-tanda yang banyak angin, atau kebanyakan orang sekarang biasanya dia akan cakap dia punya badan tinggi histamin. So sama bila badan tinggi histamin memang akan efek kepada angin lah. Tapi yang kita punya bahasa yang biasa kita gunakan ialah angin. So antara tanda-tanda badan kita banyak angin ialah nampak tak? Sakit kepala, brain fog. So brain fog ni dia, kita kadang nak fikir kan kita tak boleh fikir. Dia macam blur, tak boleh buat keputusan, tak boleh fikir. Okey, itu maksudnya angin ni bukan semata-mata yang kita picit-picit sendawa tu. Sebenarnya dia ada banyak tanda yang badan kita sekarang ada banyak angin. Cuma maybe kita tak perasan sebab benda tu tak keluar. Okey, so antara yang tadi saya cakap tadi, sakit kepala, migraine, brain fog, lepas tu sukar tidur malam. Okey, malam-malam nak tidur tak boleh, insomnia. Okey, ataupun murung. Murung, resah, anxiety pun salah satu tanda mungkin tinggi angin. Lepas tu hidung kita kadang-kadang bukanlah hidung kita. Kalau ada hidung yang macam rasa sumbat atau rasa tak selesa, senang macam gatal kan. Itu juga mungkin antara tanda kita punya badan banyak angin. Okey. Lepas tu, tak nampak situ. Tekak rasa gatal atau tak selesa. Ada orang kadang-kadang batuk, dia batuk. Tapi bukan batuk daripada saluran pernafasan. Dia sebenarnya ada yang batuk datang daripada saluran kita punya esophagus ni. Dia panggil apa? Saluran yang kita makan telan tu kan, masuk perut kan. So bila kita punya batuk datang daripada tekak tu, itu ialah masalah angin. Kalau batuk yang daripada paru-paru tu lain. Tapi kalau kita ada masalah daripada kita punya sistem penghadaman pun boleh buat kita batuk-batuk juga. Okey, katakan kita dah batuk-batuk,
Tapi kita dah try semua yang macam orang suggest kan untuk viral infection ke apa, tak reda, kita boleh buat andaian maybe ada kaitan dengan angin. Okay, lepas tu nafas pendek. Dia tiba-tiba dia bukan pergi marathon ke apa, tak. Dia kadang-kadang jalan naik tangga satu tingkat dia dah mengah-mengah. So tu itu antara tanda badan kita banyak angin juga. Lepas tu ada gegata. Gegata di kulit gatal. Okay, ruam, sensitif. Kadang-kadang jerawat kat muka, bukanlah dia tak jerawat lah. Kadang tengok muka pun macam ada biji-biji. Okay, so ini semua tanda angin juga. Lepas tu bangun pagi sengal-sengal badan. Okay, so bangun pagi tak fresh, rasa tak sedap. Mungkin itu tanda badan banyak angin. Tak payah tunggu kita sendawa tau untuk tahu badan kita banyak angin. Kita tengok simptom-simptom yang kecil ni. So maksudnya kalau kita dah aware simptom yang kecil ni, kita tak payahlah tunggu yang angin tu start mengganas sangat. Okay. Lepas tu jantung debaran laju. Tiba-tiba duduk-duduk tak buat apa, jantung dudak-dudak laju semacam. Tak sure kenapa, tak ada sebab. Okay, lepas tu ada masalah pembuangan. So pembuangan ni kita boleh bahagi kepada dua lah, sama ada yang biasa sembelit, bukanlah biasa tapi majoriti orang memang ada sembelit. Kedua cerit. Okay, so kalau kita cerit pun actually kalau kerap dia bukan sesuatu yang baik. Okay, sembelit memang lagi dah tak baik sebab najis tak keluar kan. Tapi kalau terlalu kerap cerit pun bukan tanda yang baik Lepas tu food intolerance. Food intolerance ni macam alahan makanan lah. So ini yang kebiasaan saya jumpa, ramai orang ada isu ni. Dia makan, dia angin. Dia makan, dia angin. So itu hanya salah satu tanda badan kita banyak angin. So sebenarnya ada banyak tanda lain yang kita boleh perhatikan lah kat badan kita atau badan kawan-kawan kita atau family kita. So selain yang makan tadi food intolerance tu, lepas tu sebu, kembung perut, rasa mual, rasa loya, banyak sendawa, kerap sendawa. So sendawa ni kalau kita memang kenyang memanglah sendawa kan. Tapi kalau kita sepanjang hari tu sikit-sikit sendawa. Orang sentuh sendawa. Jalan-jalan tak buat apa tiba-tiba sendawa. So macam terlalu banyak sendawa, itu salah satu tanda angin dan salah satu tanda juga sistem penghadaman kita dia tidak berfungsi dengan sihat lah. So dia ada banyak angin yang keluar. Patutnya kita tak adalah sendawa je kan sepanjang hari kan. Ada orang memang jenis kita pegang-pegang dia senang je keluar angin. So itu bukan tanda yang bagus Jangan seronok sangat banyak sendawa. Lepas tu reflux. So reflux ni bila angin dah start naik atas, dia dah start keluar asid dekat kita punya kerongkong tu. Itu dipanggil reflux lah atau GERD. Okay. Lepas tu ada jangkitan di saluran, kalau wanita biasa kena UTI. Urinary tract infection jangkitan di saluran pembuangan air kecil. So ini pun sebenarnya ada kaitan dengan angin juga. Okay, so nampak tadi kan angin tu bukan kecil. Inilah dia angin puting beliung. So kita tak nak dia apa? Merosakkan macam-macam dalam badan kita. Kejap belabing. Semput pula. Okay, so bagaimana angin ni, angin puting beliung tadi kita panggil angin puting beliung lah. So nampak dia macam bahaya sikit kan. Kalau panggil angin-angin sepoi bahasa nanti orang tak takut, dia tak ambil peduli kan. So kita panggil dia angin puting beliung. Okay, so macam mana dia bertimbul dalam badan kita Dia tak akan timbul tiba-tiba kan. Mesti ada sebab. Okay, so kalau first kita tengok kat sini, dia start dekat kita punya usus besar. Okay. Tulisan saya tu nampak tak? So, saya baca je. Okay, so biasanya kita akan kaitkan dengan, dia kalau kita ada apa-apa isu kesihatan, kalau dekat Chuang Ho ni kita akan ajar orang pantau pembuangan. Okay, sebab biasa contohnya angin first sebelum angin tu berlaku, kebiasaan dia bermula dengan sembelit. Okay, bila dah sembelit, maksudnya kat situ kita punya sistem perkumuhan tak berjalan lancar. So ada banyak najis yang tersangkut, lepas tu dia maybe nanti later dia jadi keras, jadi kerak, dia akan membebaskan bahan-bahan buangan. So apa jadi bila kita punya pembuangan tidak lancar, tidak lawas, najis ni dia akan membunuh bakteria-bakteria baik dalam usus kita. Okay, so dalam badan kita ni kat usus besar ni, bakteria baik paling banyak duduk kat situ. Tapi bila kita ada masalah dekat usus besar kita, biasanya sembelit lah. So kita tak akan membuangkan. Jadi najis tu akan menjadi masalah. Okay, so dia akan membunuh bakteria baik. So bila start bakteria baik berkurangan, dysbiosis, apa jadi? Jadi dia akan jadi radang tau dalam usus besar kita.
start radang. Lepas tu bila dia start radang, bakteria baik dia je sikit. Sebenarnya bakteria baik ni kita perlukan banyak sebab apa tahu? Bila kita makan makanan, makanan kita akan membebaskan angin tahu. Makanan kita makan kan akan membebaskan angin. Terutamanya kalau kita makan karbohidrat lagi banyak angin. Jadi kalau bakteria baik dalam usus kita tak cukup, maksudnya nanti angin tu banyak lah. So, kalau bakteria baik tu banyak, cukup, dia akan makan balik angin-angin yang kita daripada pencernaan makanan tu. So kalau kita dah sembelit, bakteria baik tu dah start lemah, mati sebab ada toksik dah, maksudnya najis tu dah jadi racun kan. Jadi bila kita makan lagi banyak benda-benda yang tidak elok atau banyak angin, itu yang kita punya badan mula jadi, daripada tadi memang ada masalah, dia makin banyak angin, makan banyak angin. Okay, so lepas angin dia akan jadi radang lah. So itu yang start jadi masalah dekat usus besar lah. Okay, apa yang jadi lepas kalau kita benda ni kat sini, kalau kita dah rasa perut kita tak selesa, usus besar tak selesa sembelit kita biarkan berlarutan, apa jadi next dia akan naik next level. Tadi kan ada bakteria baik dah mati banyak kan. Lepas tu dah start angin radang kan. Benda tu akan naik ke tingkat atas. So dia akan ramai-ramai, angin tu, bakteria-bakteria yang kurang baik tu kan, dia akan naik atas, dia akan masuk ke saluran usus kecil kita. Okay? Tadi kan puting beliung, dia tak akan duduk dekat usus besar je. So sekarang dia orang naik ramai-ramai dekat usus kecil, apa dia buat? Dia bawa lah tadi, dia bawa radang dia bawa dia punya bahan-bahan buangan yang sembelit tadi kan, tak keluar lagi kan. So dia naik atas, naik kat usus kecil kita, dia bawa jadi radang kat usus kecil pula. So bila dekat radang kat usus kecil ni, usus kecil kita ni kan tempat saluran yang paling banyak nak badan kita nak hadam makanan, hadam kita punya nutrisi. So bila angin ni naik ke atas, level atas ni, kita punya saluran usus kecil tu meradang. Jadi dia akan start, bila dah radang dia rosak lah. So dinding usus kecil ni rosak. Kalau tengok dekat pink ni kan, nampak tak pink ni? Nampak tak yang biru ni? Saya tunjuk ni. Sekejap. Sekejap, saya zoom sikit Okay. So kau tengok sini ni normal. Nampak tak normal ni? Okay. So usus kecil kita patutnya rapat-rapat macam ni dinding dia. Okay? Rapat-rapat. Macam ni rapat. Tapi bila tadi angin dengan radang semua dah naik ke atas, naik ke level atas, dia jadi yang macam sebelah ni. Nampak tak? Inflammation ni. Dia bengkak, dia berlendir, dia meradang ni macam kita boleh imagine tak luka yang merah tak ada kulit tu. Macam terbakar kat situ kan. So apa jadi kat sini dia terbuka. Dia punya dinding yang tadi patutnya macam ni. So actually dinding usus kecil ni dia halus sebab dia nak halang macam toksin atau bakteria untuk daripada masuk saluran darah tahu. So bila dia dah kena leaky gut atau orang panggil apa? Usus bocor, dia dah radang kan, dia bengkak-bengkak. So dia terbuka. Nampak tak? So sekarang bakteria yang patutnya duduk dekat usus tu, dia dah boleh masuk saluran darah. Toksin yang patutnya usus kita tu tapis, dia dah masuk. Dia masuk. So itu yang jadi kita akan dapat macam-macam lagi banyak allergic reaction. Okay? So bukan salah histamin tadi tu. Ini kat sini banyak orang kaitkan dengan histamin lah. Bila kita salah makan, kita dapat kembung, kita dapat pening. Okay, histamin tu tak salah, dia memang ada dalam badan kita. Yang salah tu sebab kita punya sekarang usus kecil kita dah rosak. So dia tak dapat tapis bakteria, tak dapat tapis toksin. Jadi timbul lah, so dia tak kenal siapa yang masuk ni. So dia akan keluarkan, dia akan attack balik dan akan keluarkan kimia macam-macam. So itu yang timbul allergic reaction. Nampak tak? So kalau kita ada apa-apa alahan makanan, bermakna kita punya usus besar dah ada masalah dan dia dah naik ke level dekat usus kecil. So dia bukanlah macam kita bersihkan perut usus besar kita dah cukup. Sebab maksudnya radang tu sekarang dah naik ke kita punya usus kecil. Okay, dia dah naik tingkat 2 dah. Okay. So lepas usus besar naik usus kecil next dia akan naik lagi. Puting beliung kan, dia tak duduk diam. So masuk perut pula. So perut kita elok-elok tadi kan. Elok-elok lah perut kan. So apa jadi bila radang ni naik atas, angin naik atas, itu yang dia start meradang juga. Itulah timbul isu gastrik pula. Nampak tak? Dia bukan, maksudnya bukan penyakit tu dia tak tiba-tiba muncul macam tu je. Dia ada step dia. So usually kita akan kaitkan dengan sembelit lah.
So dia bersembelit tu, dia naik atas. Ini belum masuk badan lagi ni, baru cerita dekat kita punya saluran penghadaman je. Tapi daripada penghadaman ni bila masalah pun dah banyak macam-macam masalah kita boleh rasalah yang tak sedap kat badan. Macam angin ni pun dengar macam simple kan, tapi macam kalau pening, migraine tu sebenarnya tak simple lah, berat juga kan kepala nak layan migraine semua kan. Okay. So bila dia dah masuk ruang perut kita pula, salah satunya lah gastrik kan. Gastrik ni pun kita tak payah tunggu sakit perut sebenarnya. Macam kalau kita dah start banyak sendawa, itu sebenarnya kita dah ada masalah gastrik. Kalau dia dah start sakit perut tu, maksudnya kita punya lapisan perut tu memang betul-betul dah meradang, dah menipis lah. So kalau kita jenis rajin makan painkiller, kalau boleh kurangkan sebab kalau kita rajin makan painkiller atau benda-benda yang menahan sakit gastrik tu apa jadi, dia satu tak merawat. Kedua dia hanya menahan sakit tu sementara kan. Ditahan sakit tu dan kita ingat macam dah tak sakit okey lah. Tapi sebenarnya bila kita biar macam tu, kadang kita take for granted rasa sakit dah tak ada, kita melantak pula benda-benda yang junk food ke, yang gula putih ke apa yang tak elok kan. Jadi makin teruklah keadaan perut tadi. Jadi kalau gastrik ni kita biarkan, kalau dah start sakit tu, kita biarkan, kita still suka makan ubat tahan sakit, apa jadi dia boleh dia boleh jadi complication dia boleh jadi ulcer pula. So ulcer ni macam jadi luka lah kat dinding-dinding perut kita. Okay, so kalau boleh kita elak sampai, bukanlah cakap jangan makan langsung ubat tahan sakit, kalau memang tak tahan sakit tu makanlah, tapi jangan jadikan habit. Okay, so kalau boleh elak, kita elak, dan kita kena faham lah bila benda tu sakit, kita makan ubat tahan sakit tu dia bukan memulihkan, dia cuma matikan rasa sakit tu sekejap je. So later kalau kita tak buat apa-apa, tak perbaiki makanan kita, tak buat apa-apa yang untuk repair balik perut kita, apa jadi dia akan merosot lah, makin merosot. So perut kita akan merosot, usus kecil kita tadi akan merosot. Ulcer boleh jadi mana-mana, dekat perut boleh, dekat usus pun boleh jadi ulcer. So kalau kat mulut ni pun sakit, nak baik pun kadang ambil masa kan. So bayangkan kat tempat yang dalam. Dalam ni basah lagi, dia lagi basah lagi susah nak baik sebenarnya. Okay, so kalau perut kembung, selalu sebu, itu bukan perkara kecil lah. So kalau kita selalu kembung, selalu sebu, itu tandanya badan kita tengah beritahu. Buatlah sesuatu, nak tunggu apa lagi kan. Kembung, sebu tu macam baby je kan. Dia tak cukup dengan sapu-sapu minyak tu. Sebab dia ialah masalah radang kat dalam sistem penghadaman kita. So nak tak nak kita kena ambil sesuatu yang untuk kurangkan radang dan buang angin tu balik. Maksud kena banyakkan balik bakteria baik dalam perut kita. Okay, next. Tadi dekat perut kan. So next dia takkan stop lagi kalau kita tak buat apa-apa. Dia akan boleh merebak kepada GERD pula. Okay, so angin tadi dah naik kat perut kan. Bila perut tu dah penuh dengan angin, dia akan tolak. Kita ada saluran, panggil apa tu, saluran tu esophagus tu, kerongkong So antara perut dengan kerongkong tu ada pintu tau. Kalau banyak angin, dia tolak pintu tu, lama-lama dia boleh naik atas lah. Pintu tu boleh jadi lemah, dia macam otot. So itu yang akan menjadi reflux. So isi-isi perut yang gas dan asid kita boleh naik atas. Tu yang kadang kalau orang GERD dia punya tekak rasa masam, tekak rasa pedih sebab asid perut dah mula naik atas. Okay, tapi dia takkan stop kat situ. Angin tu selain dia tolak atas GERD tu, dia juga akan tolak kita punya, dia akan kacau kita punya, dekat kita punya atas perut ni ada paru-paru kan dengan jantung kan. So bila kita punya perut ni penuh angin, selalu kembung, dia akan efek kita punya pernafasan. Satu, nafas kita akan jadi pendek tadi kan. Kedua, dia akan efek kita punya degupan jantung. Dia sebab angin yang menolak tadi. Lepas tu kalau dibiarkan, lama-lama dia boleh jadi masalah mental. Itu biasanya anxiety atau kemurungan lah. Ini kalau orang yang tak ada trauma lah. Tapi tiba-tiba dia ada anxiety, tiba-tiba dia murung kan. Biasanya ini kita boleh kaitkan dengan masalah angin. Okay? So apa next? So untuk selesaikan masalah angin, macam mana kita nak selesaikan masalah angin ni? Okay, kita balik pada dia punya akar tadi lah. Akar dia usus besar tadi kan. So first, kita kena settle masalah pembuangan kita. Kalau kita ada isu sembelit, kita ada isu pembuangan, cerit apa tadi kan saya mention, cerit pun tak boleh. So kalau kita ada salah satu isu ni, kena settlekan. Okay, so antaranya apa kita boleh buat ialah banyakkan probiotik.
Okay, so tadi ingat tak tadi bila kita dah ada sembelit, probiotik dah, bakteria dah sikit kan. So kita perlu top up probiotik yang baik banyak-banyak supaya dia boleh mula bantu jalankan sembelit kita, uruskan cerit kita. Okay, so first boleh mulakan. Tapi probiotik ni kena cari yang elok lah sebab ada yang kalau orang ada masalah angin, ada certain probiotik tak sesuai, dia makin jadi angin. So kena pilih yang mana yang sesuai untuk badan yang banyak angin. So kena survey lah market So untuk kita nak balancekan balik kita punya bakteria dalam usus besar dulu. So sebab kita nak kena jalankan tadi sembelit tadi lah apa semua kan nak jalankan dulu. Kedua, kita kena makan banyak protein yang baik untuk tadi kan dah radang. Bila radang tu kita punya sel semua dah rosak tau dari radang. So kita nak bina sel baru yang sihat. So kalau imagine kalau kita makan benda-benda yang tak ada nutrisi, macam kita makan processed food ke, roti putih banyak-banyak ke kan. Jadi dia tak dapat nak memberi badan kita, macam mana badan kita nak bina balik. Sebab badan kita semua dia punya asas ialah protein. So kalau kita memang nak heal balik kita punya semua tu, nak repair radang tu semua kan, wall, dinding usus, dinding perut tu nak cantik balik. Sebab kita nak, kan tadi dah longgar kan, nak ketat balik kan. So kita perlukan protein yang baik. Okay, supaya dia boleh bina balik, dia boleh tutup balik. So barulah masalah angin tu boleh settle. Okay, ketiga, serat. So serat ni ada orang cakap tak perlu tapi bila kita tengah ada masalah perut, dia digalakkan ambil lah juga untuk bantu serat. Dia akan serap macam ada lemak-lemak yang berlebihan sangkut-sangkut ke. Okay, so dia akan bantu buat keluar. Lepas tu dia akan bantu betulkan balik kita punya paracelsus kat usus tu. Okay, gerakan gelang-gelit usus. Sebab kalau usus yang dah rosak, dah macam lama radang semua kan, kadang-kadang muscle dia jadi lemah tau. Jadi dia tak boleh nak, itu yang kadang jam nak berbuang tu. So kita kena cantikkan balik sel-sel kita, cantikkan balik kita punya otot-otot usus tu. Lepas tu kena cantikkan balik kita punya bakteria baik. So insyaAllah bila kita dah fokus kat usus besar dulu, situ dah bersih, nanti dia macam tadi dia akan naik ke atas. So usus kecil akan ikut, dan perut, dan kalau kita ada apa-apa isu yang macam anxiety ke, kita ada apa-apa isu GERD ke, so insyaAllah dia boleh reda juga. Tapi kena bagi masa lah. Sebab tadi daripada usus besar ke atas tu pun dia ada proses yang mengambil masa. So dia nak reverse balik tu kena bagi masa. Janganlah baru, kita pun tak tahu bila dia rosak sebenarnya. Kadang-kadang ambil masa bertahun kan. Okay. Okay, so kalau kita dah start jaga detox usus tu, kita bagi masa dulu. Jangan terburu-buru nak sihat balik Lepas tu kita boleh just fokus ambil nutrition yang banyak dan kurangkan kemasukan toksin Toksin ni dia kacau lah. Baru nak baik, kau masuk balik toksin kan. Okay, so antara yang saya suggest sila set perut Chuang Ho. Sekejap lagi kita punya next speaker akan berkongsikan tentang produk ini. Okay, tapi saya sendiri pun dah pernah makan dan saya sendiri pernah baik daripada saya ada masalah gastrik dan GERD. Tapi kita dengarkan apa yang kita punya speaker lepas nak share pasal benda ni Okay, so saya rasa tak ada apa-apa lagi untuk saya kongsikan malam ini. Dah habis slide saya. So terima kasih semua yang mendengar. So dah habis lah. Bye-bye. Okay. Ada soalan tak? Terima kasih Aisyah. Ada soalan ke? Jom kita tengok dekat dalam ni ada apa soalan. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang ataupun message dekat dalam chat tu untuk kita bacakan. Kalau tak ada, lepas ni kita akan buka lagi sesi Q&A lepas speaker kedua kita berucap. Okay. Okay, terima kasih banyak Aisyah untuk penjelasan yang sangat dahsyat rupanya angin ni macam puting beliung dalam perut. Kan macam angin sepoi-sepoi bahasa je macam tu kan Patutlah bila ada angin dalam badan memang huru-hara kan. Terasa huru-hara. Sebab memang dia laju macam taufan, nanti kita selalu cakap macam taufan dekat dalam perut. Okay, so seterusnya tanpa melengahkan masa, macam mana kita nak tangani masalah angin ni menggunakan kaedah produk-produk Chuang Ho lah. So tanpa membuang masa, saya nak menjemput speaker seterusnya Puan Irna Izura untuk presentation beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya? Okay. Jelas. Okay.
Sebenarnya slide ni saya dah pernah present beberapa minggu yang lalu kot. Tapi mungkin ada orang yang tak join pada masa tu and tak suka nak tengok recording. So saya ulang lagi sekali the same slide. Senang kan? Okay. So topik saya pada malam ini adalah set perut. Macam tadi Aisyah ada sharekan untuk nak baiki kalau ada masalah angin tadi, masalah usus, dia saja set perut. So saya nak kongsi dengan anda semua apakah set perut tu sebenarnya. Okay, so set perut ni sebenarnya adalah gabungan 3 produk ni. Ni produk-produk Shangho lah Jahu fiber, jahu soya protein dengan lactoberry. Ini kita panggil sebagai set perut lah sebab dia baik untuk perut kita. Ni antara basic produk untuk set perut. Okay. So saya akan pergi pada setiap satu kebaikan produk-produk ini Yang pertama ialah kita punya jahu fiber. Okay, kita punya jahu fiber ada kandungan dia nombor 1 fiber larut dan tidak larut air. Kita ada dua-dua. Serat serat larut dan serat tidak larut air. Okay, yang larut air ni dia larut air kan. So bila dia larut air dia akan jadi, dia mengembang dan akan jadi macam gel. Dia akan fungsi dia akan basuh. Dia macam berus macam berus dia cuci kita punya dinding usus tu. Kasih clear, kasih korek mana-mana najis yang dah lama melekat dekat dinding usus kita kan. Apa-apalah benda-benda kekotoran, toksin apa yang lekat kat kita punya tu dia cuci. Okay, tu dia. Membentuk seperti gel yang dia cuci. Dia punya fungsi mengawal gula, kolesterol dalam darah dan bantu untuk keluarkan daripada badan. Yang kedua, serat tidak larut air pula. Dia bantu untuk beri bentuk pada najis kita. Okay, kalau ingat balik kita punya najis yang berkualiti. Apa? Besar, panjang, terapung. 3 ni, kalau kita tak dapat 3 ni maksudnya badan kita tak cukup serat dalam badan. So, selain daripada kita makan sumber-sumber serat macam buah-buahan ataupun sayur-sayuran, kita boleh ambil juga kita punya jahu fiber. Bantu untuk beri bentuk pada najis kita dan dia boleh elak sembelit dan bantu proses peristalsis, geliang-geliut usus kita tu. Ni proses nak mengeluarkan najis dari one end ke one end sampai keluar badan kita. Okay, proses peristalsis. Okay, kandungan yang kedua dalam kita punya fiber, kita ada linzi dalam fiber kita. So linzi ni kita tahu dia bantu untuk buang toksin yang ada dalam badan kita. Dia bantu untuk cuci mana-mana mana-mana toksin ke sel yang dah mati ke sel yang sakit apa semua, dia akan bantu untuk buang daripada badan kita. Dan dia akan protect kita punya organ-organ dalaman kita juga. Itu kebaikan linzi. Yang ketiga, dia ada juga dicampurkan dengan digestion resistant maltodextrin. Ini adalah sejenis kita panggil macam suplemen yang bantu untuk melancarkan sistem pencernaan, satu, dan mengawal gula, kolesterol dan lemak dalam badan kita. Okay. Kebaikan kita punya jahu fiber, satu, dia merangsang peristalsis, geliang-geliut usus, mengurangkan pengumpulan toksin dalam usus yang kacau sistem penghadaman untuk ambil nutrien. Ya, macam kita makan macam-macam kan untuk dapatkan nutrien daripada makanan tu. Tapi kalau ada banyak toksin, benda pengambilan nutrien tak dapat dijalankan dengan sempurna. So rugi kita makan. Fiber, since dia ada linzi juga dalam dia bantu untuk buang toksin tu. Menurunkan risiko kanser usus, mengikat gula, lemak dan kolesterol dan bawa keluar dari badan. Maafkan saya, baru baik batuk. Suara kejap ada, kejap tak ada. Okay, seterusnya, mencegah komplikasi penyakit diabetes, jantung dan arteriosklerosis, mengurangkan gastrik
ataupun ulcer perut dan menggalakkan pertambahan bakteria dalam usus. Okay, so ini adalah kebaikan kita punya fiber. Okay, yang seterusnya, yang produk yang kedua yang saya nak share ialah kita punya soya protein. Okay, kita punya soya protein daripada soya bean, kacang soya. Okay, kacang soya ni sebenarnya, kenapa kita pilih kacang soya sebagai kita punya sumber protein? Sebab kacang soya dia mengandungi asid amino yang terbaik untuk keperluan badan manusia. Tengah kemam sekarang pun. Thank you. Okay. Asid amino ni sebenarnya dia adalah macam building block untuk kita punya protein. Macam Aisyah share tadi kita perlukan protein untuk bantu bina sel-sel yang baru kan. Jadi asid amino ni bahan binaan untuk protein. Okay. So kacang soya mengandungi asid amino yang terbaik untuk keperluan badan manusia. Kita punya soya protein, okay, kita menggunakan kacang soya yang terasing. Okay, kita memang pilih kualiti soya yang terbaik. Kalau perasan banyak soya di pasaran dia dah di GMO kan. GMO ni adalah genetically modified organism. Dia dah tukar daripada contohnya tumbuhan tu macam tu, dia dah tukar jadi macam ni. Supaya tak tahulah kan nak lagi sedap ke ataupun nak lagi cantik rupa dia, nak lagi tahan lama. Dia akan masukkan bahan-bahan, kita pun tak tahu apa benda yang dimasukkan. Dia dah tukar DNA tumbuh-tumbuhan tu jadi benda yang lain. So kita tak tahu apa yang dimasukkan. Itu sebab kita perlu berhati-hati dengan apa-apalah produk yang kita makan. Kalau orang cakap nak makan sayur pun kita kena tengok sayur ni sayur yang asli ke ataupun yang dah bertukar GMO kan. Tapi soya yang dalam kita punya soya protein daripada kacang soya yang terasing yang dah terpilih, betul-betul yang terbaik punya. Dan ia bebas purin. Purin ni sebenarnya dia ada dalam makanan-makanan yang protein lah, contohnya macam daging, kekacang, memang ada purin. Dan untuk orang-orang yang ada masalah buah pinggang, dia kalau boleh dia nak avoid makanan yang tinggi purin ni. Sebab buah pinggang tu tak boleh nak berfungsi dengan baik, tak boleh nak proses purin ni, nak keluarkan daripada badan. Okay. Tapi untuk orang-orang yang ada masalah macam masalah buah pinggang, mereka masih perlukan protein. Sebab macam Aisyah tadi, protein ni kita perlu kan untuk bantu pulihkan badan kita. Badan dah rosak, kita perlu protein untuk pulih, untuk regenerate sel-sel yang baru. Untuk orang-orang yang macam ni, kita suggest try kita punya soya protein. Sebab kita punya soya protein dah terasing. Purin ni tak ada, memang tak ada masalah bagi mereka dan ia mudah dicernakan. Okay. PDCAAS ni sebenarnya adalah satu unit macam kita nak tengok bagus ke tidak tumbuhan tu ataupun produk tu. Ada tinggi asid amino atau tak. Dan kalau kita nak tahu dia bagus ke tak, dia punya nilai tu ialah 1. 1 tu maksudnya yang terbaik lah. Dan kacang soya sebenarnya dia punya nilai untuk asid amino ialah 1. So memang tinggi asid amino untuk kacang soya. That's why kita pilih kacang soya sebagai kita punya sumber protein dalam kita punya produk. Okay, produk yang kedua ialah lecithin. Yang dalam kita punya soya protein ada lecithin juga. Lecithin ni ialah komponen yang ada dalam kita punya membran sel untuk menguatkan memori. Dan ia dapat mencernahkan lemak berlebihan dalam saluran darah. So untuk orang yang memang ada masalah, dia susah nak ingat benda, pelupa, brain fog, Alzheimer, masalah Alzheimer, nyanyuk ataupun kanak-kanak yang tengah belajar, bagus kita suruh dia ambil kita punya soya protein sebab dia memang bantu untuk menguatkan memori. Okay. Orang yang struggle nak kurus tapi susah sangat nak kurus, mungkin sebab banyak sangat lemak dia dah berkumpul, dia tak boleh nak dikeluarkan lemak dia tu dengan baik. So boleh suggest ambil kita punya soya protein juga.
Okay, kandungan yang ketiga adalah kita punya soya protein ialah enzim betik dan enzim nanas. Kedua-dua enzim ni memang sangat-sangat bagus untuk membantu pencernaan. Dan kalau kita baca ekstra sikit enzim betik ni, saya baca dia boleh melembutkan daging. So sebenarnya kalau kita nak masak daging kan, instead of kita biarkan dia macam tu, kita boleh marinate dengan soya protein. Kasih lembut nanti kita makan. Maksudnya tak payahlah nak masak lama-lama sangat, nak rebus lama-lama. Satu tips lah saya pernah dengar. Dan untuk nanas ni pula, okay, nanas ni dia bagus untuk cairkan kahak, enzim nanas ni. Okay, so kalau ada batuk-batuk memang bagus. Kena ambil kita punya protein ni. Campur dengan kopi pun boleh ataupun campur dengan sat perut ni. Sangat-sangat berkesan. So kita punya jahe soya protein dia rendah lemak, rendah kalori dengan tiada kolesterol. Satu sachet kita punya protein tu bersamaan dengan sebiji telur. Okay. Kebaikan kita punya soya protein, dia mudah diserap oleh badan, tak perlu nak dicernakan, dapat kurangkan penyerapan lemak dan kolesterol oleh badan, mengurangkan timbunan lemak di pembuluh darah dan hati, mempergiatkan saraf cerebrum otak, sesuai untuk wanita mengandung, dapat mencegah penyakit nyanyuk. Ini antara kebaikan kita punya soya protein. Alright. So produk yang ketiga yang saya nak share ialah kentang lactoberry. Kita punya probiotik, prebiotik. Okay, kandungan yang ada dalam kita punya lactoberry, satu ialah kita punya bakteria baik yang kita gunakan, Bifidobacterium longum. Okay, dia dapat mengekalkan keseimbangan flora bakteria usus yang normal, menyekat pembiakan bakteria punca penyakit, mencegah sembelit, menghasilkan kumpulan vitamin B serta pelbagai jenis enzim yang berguna untuk membantu penghadaman, mencegah cerit-berit yang berpunca daripada antibiotik atau bakteria penyebab penyakit. Ini kebaikan salah satu bakteria baik yang ada dalam kita punya lactoberry. Okay. Bakteria yang kedua pula ialah Bifidobacterium lactis. Okay, yang ni dia dapat menguraikan serat ataupun glycosamin glycan. Okay, ini gula yang sukar dihadamkan oleh usus. Menambah keasidan usus, menyekat pembiakan bakteria berbahaya dan membantu penghalaman dan penyerapan makanan jenis susu. So kalau you all ada attend kita punya sebelum ni, kita ada share topik tentang lactoberry sahaja. Saya ada cakap lah in detail sikit pasal kita punya lactoberry ni, mana lactoberry kita bagus untuk bantu orang yang lactose intolerant juga. Okay, boleh tengok lah kita punya rakaman before this. Alright. Selain daripada bakteria baik, okay, dalam kita punya lactoberry ada 3 jenis berry. Itu sebab dia panggil lactoberry. Ada berry, 3 berry. Berry yang pertama, kita ada serbuk cranberry. Serbuk cranberry ni dia sangat-sangat bagus untuk mencegah UTI. Jangkitan di saluran kencing. Okay. Yang keempat, serbuk raspberry berkesan mencegah sembelit. Okay, yang kelima, serbuk berry biru ataupun blueberry, anti penuaan semula jadi, menghapuskan radikal bebas dan menggalakkan penyingkiran sisa metabolisme. Okay, selain daripada probiotik, okay, bakteria baik, selain daripada berries, dalam kita punya lactoberry ada prebiotik juga. Prebiotik ni adalah makanan kepada bakteria baik. Okay. So kita memang kita nak makan lactoberry ni, kita nak makan probiotik supaya nak banyakkan bakteria baik dalam badan, dalam usus kita kan. So bila kita makan probiotik, lagilah dia dapat bercambah-cambah, membiak-biak dalam kita punya usus. Itu kita nak. So probiotik ni bantu untuk menggalakkan pembiakan bakteria baik dalam usus. Okay, kebaikan lactoberry meningkatkan bilangan bakteria dalam usus, mengurangkan masalah cerit-berit kerana pengambilan antibiotik jangka panjang, mengurangkan masalah alergi ataupun eczema, perbaiki masalah lactose intolerant, bantu penyerapan susu, memperbaiki kesihatan mental, murung, autism, OCD, ni apa-apa masalah yang berkaitan dengan mental lah, meningkatkan mood, kurangkan stres
dan memperbaiki masalah jangkitan salu kencing. Itu antara kebaikan kita punya lactoberry. Okay. So siapa yang perlu ambil set perut ni? Okay, nombor satu yang nak badan sihat. Sebab kalau dengar tadi yang Aisyah share tadi kan, kebanyakan penyakit berpunca daripada perut. Perut problem lama-lama akan penyakit macam-macam pula penyakit yang lain muncul. So kita betulkan dulu kita punya perut. Okay, nak sihat badan, betulkan perut dulu. So kena ambil sihat perut lah. Okay, yang kedua yang memang ada masalah berkaitan usus, gastrik, sembelit, GERD, IBS. Ini memang kena ambil sihat perut. Untuk orang tua yang tak boleh nak mengunyah lagi, dah tak ada gigi, dah tak ada kan, ataupun bila kunyah sakit, tak boleh nak kunyah benda-benda yang keras ataupun daging yang kenyal, tak boleh. Kita suggest untuk ambil kita punya sihat perut. Sebab sihat perut kita lebih kurang ada banyak dah ada protein, dah ada fiber, ada vitamin, tapi sebenarnya kena tambah lagi lah dengan pollen ke dengan produk-produk lain lah untuk pastikan cukup nutrisi untuk orang tua yang memang tak boleh nak mengunyah ni lah. Okay. Yang sibuk, tak ada masa nak makan sihat pun kena ambil sihat perut. Cadangan sarapan yang terbaik. Kadang-kadang orang macam tak tahu nak makan apa kan. Ada orang share roti tak boleh nak makan, apa semua benda lah tak boleh nak makan dah sekarang kan. So nak makan apa? So kita suggest ambil lah sihat perut. Sebab dia very simple. Bancuh minum dah terus keluar rumah. Nak tingkatkan kesihatan badan. Okay. Dan nak berat badan ideal. Kita suggest untuk ambil sihat perut kita. Okay, so ini adalah cadangan pengambilan. Maksud kita ambil fiber, protein dengan lactoberry sekali. Kita bancuh dengan air, boleh bancuh dengan air suam ataupun air sejuk, ambil sekali. Ini dos yang disuggest oleh kita punya diamond lah. 1 sachet fiber, 2 sachet protein dan 4 lactoberry. Shake semua boleh terus minum. Tapi ikut keperluan kita juga sebenarnya. Ada orang dia perlukan lebih lactoberry, boleh tambahlah banyak-banyak lactoberry dalam tu. Tak kisah, ikut kita punya suka lah kan. Ikut mana keperluan yang kita perlukan lebih. Okay. Dan kalau tengok fiber, protein, lactoberry ni, setiap produk ni ada kebaikan dia yang sendiri, tapi gabungan dia memang sangat-sangat mantap, sangat-sangat bagus untuk menjaga ataupun merawat kita punya usus. Dia dah lengkap dah dekat situ. Okay. Okay, itu saja saya punya sharing. Ada soalan ke? Okay, terima kasih banyak. Ada soalan? Siapa yang tanya tu? Irna, tadi Irna mention pasal protein ada enzim betik and is good untuk melembutkan daging. You pernah try ke? Tak pernah. Oh, okay. Boleh try. Alright. Tapi I pernah dengar orang share memang lembut lah daging. Dia macam bukan lembut daging tu macam mana? Tak perlu rebus lama. Apa? Dia tak perlu rebus lama lah. Maknanya lepas tak kita perlu perah. rebus lama. Okay, maknanya daging tu dah cuci apa semua, letak protein, marinate it, lepas tu biar berapa lama nak perap dia tu. Tu I tak tahu detail. Saya pernah dengar orang share je tapi I tak ingat. Tak apa, kita eksperimen ni nanti. Siapa yang pernah terdengar ke testimoni tu, tak sure pula. We shall experiment insyaAllah. Okay, ada soalan lain tak? Kita ahead of time pula. Awal pula Puan Irna. Okay, nak masuk. Okay, so itu Bukan tadi. banyak testimoni lepas ni kan. So Betul-betul. So, terima
terima kasih Irna untuk perkongsian tentang kita punya set perut tadi. So tadi awal-awal tadi Aisyah dah cerita tentang isu kesihatan berkaitan dengan perut lah kita boleh katakan, iaitu biasanya angin, dan Irna dah share pasal produk yang selalu kita amalkan jika ada masalah angin tersebut kan. So sekejap tak ada soalan So apa kata kita jemput kita punya pengguna pula. Pengguna betul ke apa yang Ina cakap tadi, betul ke yang Aisyah share tadi? Setakat dia share je ke ataupun ada orang yang dah pernah mengalaminya. Tapi I pun tak pasti testimoni Cheryl kita nak cerita pasal set perut ke tidak. Tanpa lengahkan masa, I nak jemput Puan Kamalia Hashim untuk berkongsi testimoni. Persilakan. Assalamualaikum. Saya Kamalia, ibu kepada 6 orang anak dan nenek kepada 9 orang cucu. Tak boleh lawan Puan Nina lah. Saya seorang pesara kerajaan selama 23 tahun. Malam ni saya nak cerita tentang anak perempuan saya. Dia dari masa baby lagi memang lelah, asma Asma agak teruk lah. Selalu juga malam-malam pergi klinik, ambil apa benda semualah. Pada saya ingat dia asma dari baby sampai masuk sekolah menengah. Masa tu bergantung kepada Ventolin dengan inilah yang sedut tu. Saya rasa saya mula saya mula berkenalan dengan Chuang Ho tahun 97. Tapi start menggunakan produk secara kecilan lah pada awal tahun 2000 rasanya. Awal 2000 lah. Anak saya pun masa tu dia dah mungkin dah masuk college kot. Masih bergantung kepada ubat juga, ubat asma tu. Tapi bila dah sikit-sikit makan, masa tu cuma ada jaha saya rasa. Jadi saya pun makan pun tak banyak. Anak saya pun makan tak banyak, sikit-sikit je. Saya tak ingat berapa biji agaknya. Tapi lama kelamaan saya perasan asma dia makin kurang. Dan sekarang memang dah completely tak ada lah. Kalau dulu minum sejuk ke, makan sejuk ke, dia akan batuk dan akan jadi asma lah kan, asma attack. Abang dia pun macam tu, tapi abang dia tak nak makan linzi. Dia makan linzi, sekarang ni asma dia dah tak ada lah. Bolehlah makan aiskrim ke, air sejuk ke apa, tak ada masalah. Selain daripada tu, dia juga menghadapi telemomo yang agak teruk lah masa sekolah menengah dulu. Lepas kita cuba personal set Chuang Ho lah shampoo semua tu. Sekarang ni dia punya masalah memang tak ada lah. Telemomo memang tak ada dah, clear dah. Selain daripada itu juga dia ada masalah senggugut masa sekolah dulu. Dan selepas konsum jaha linzi ni, itu pun bukanlah banyak sangat. Sikit-sikit, sekali-sekali je. Senggugut pun dah tak ada. Itu je itu je perkongsian saya tentang anak saya. Sekarang umur dia dah 40. Lama dah makan linzi ni, dah banyak dah. So sekarang dia ambil YKI lah. YKI dengan pollen dan lain-lain lah, set perut semua. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih atas perkongsian Puan Kamalia. So kebetulan kisah anak Puan Kamalia pun sama juga lebih kurang dengan saya punya kes dulu. Saya pun dulu memang ada asma sebelum kenal Chuang Ho. Tak ada ambil ubat, cumanya tahan je lah. Kalau kena asthma attack tu memang semput je lah. Malam-malam tu memang kena duduk, tak boleh baring kan. Dan kita ingat benda tu adalah normal lah. Kalau batuk memang confirm kita semput malam tu kan. Sampailah belajar dalam Chuang Ho, dengar pasal sharing macam dalam meeting kita malam ni. Tapi masa tu pun sebenarnya tak ada fikir asma tu akan go away sebab ingat benda tu dah memang normal kan. Normal kehidupan. Cuma makan linzi sikit-sikit pun
lama-lama dalam beberapa tahun makan Lingzi tiba-tiba tak ada asma dah walaupun batuk. Kan batuk, patutnya batuk package dengan semput tapi tak ada, Alhamdulillah. So sejak 2008 sampailah ke sekarang 2023, Alhamdulillah saya dah tak ada asma lagi. Okay, dan ada beberapa lagi masalah kesihatan yang dah improve lah. Okay, so of course Puan Kamalia pun ada share dengan kita beberapa lagi produk Shangho lain yang dia gunakan macam set shampoo dan sebagainya. So Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian testimoni. So next time insyaAllah kalau ada siapa yang nak share testimoni pun boleh bagi tahu untuk kita bagi ruang. Okay, so seterusnya saya ingin menjemput speaker kita yang terakhir untuk buat round up. Okay, dan tanpa menyangka masa lagi saya terus jemputlah kita punya special VM Puan Nina Malinda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang dengar? Dengar tak? Dengar. Okey, ada ramai orang kat sini saya pun tak kenal nama diorang. Saya introduce myself first. Okey, nama saya Nina Malinda binti Atan. Umur saya rahsia. Saya ada anak 9 dan dah dalam Shangho selama lebih daripada 20 tahun. Okay. So malam ni saya punya tu saja nak round up apa yang orang dah cakap tadi. Okay, semua terdengar tak ilmu-ilmu yang dia bagi tadi kan? Tentang kita punya keradangan, tentang punya produk, semua ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Betul tak? Kalau tak dulu kita ingatkan, okay, asma tu perkara biasa. Ingatkan semelit pun perkara biasa. Sampai kan kadang-kadang kita fikir, orang tu kata dia buang air besar seminggu sekali, dia kata air dah biasa macam tu kan. Betul tak? Sebenarnya benda tu tak biasa dan kadang-kadang orang kata, air dah tua sebab itulah air sakit belakang, sakit lutut, perkara biasa. Sebenarnya tu semua tak biasa. Orang yang sihat sebenarnya bila dia besok time dia nak meninggal, ajal tiba, dia pergi. Patutnya bukan makin lama makin banyak penyakit. Sepatutnya lah kalau kita jaga. Tapi pasal kita punya lifestyle zaman sekarang memang dah semakin tercemar. Sebab itu kencing manis jadi perkara biasa, darah tinggi dah jadi perkara biasa. Kadang-kadang bila orang tanya saya, pun ada penyakit darah tinggi tak? Kencing manis tak? Kan bila tak ada, orang macam mana tu? Pasal sampai jadi perkara yang pelik bila orang tak ada penyakit yang 3 tu. Pasal dia jadi kita punya norma. Okay? So sekarang kita punya mission adalah besar. Kita sepatutnya memberitahu orang sekeliling kita bahawasanya itu semua bukan normal. Orang cakap tu new normal, norma baru kan. Itu semuanya adalah persepsi dalam kepala masing-masing. Jadi kalau boleh kita punya misi sebenarnya ada seperti berdakwah. Kita bercerita dengan orang tentang kesihatan yang sebenar macam mana. Penyakit terjadi semua macam mana. Tapi sekarang kita pun ilmu pun saya rasa ramai orang kat sini pun ilmu dah agak cukup lah ni, banyak lah ni. Setiap minggu dah jumpa kan. Cuma lepas kita dapat ilmu, the next step, kita buat apa? Lepas tu kita balik, kita buat apa? Cuba cakap sikit, jawab. Balik buat apa? Takkanlah balik untuk seorang je. Duplikasi. Ya? Duplikasi, terus duplikasi, jangan simpan. Duplikasi satu kepada kita pergi downline. Duplikasi downline lah. Habis kepada orang-orang lain yang bukan downline kita, tak payah duplikasi, tak payah cakap, tak payah cerita. Kita kena cerita kat semua orang kan. Sebab pernah dengar tak pepatah? Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. So awak nak jadi pohon yang tak berbuah ke pohon yang berbuah? Pohon yang rendang tapi tak ada buah. Pohon yang tak ada buah? Ya, ilmu tanpa amal ibarat pohon yang rendang tapi tak berbuah. So dapat berteduh je tapi kita dapat menikmati hasil dia. Betul. Tapi okey, itu bagus lagi, itu masih bagus. Pasal pohon tu rendang tapi tak berbuah. Kalau lagi teruk lagi lama-lama tak berbuah, nanti pohon tu jadi tak rendang, jadi tandus, jadi
daun semua gugur, jadilah sebatang pohon kering. Tak mau jadi macam tu kan. Belajar dia tiap minggu, siang malam belajar, tapi tak cakap, saya dah start membebe ni. Sorry ya. Jadi kan, kita semalam orang downline saya dah warning saya, jangan marah-marah orang lepas ni. Tapi saya kena marah. Habis belajar bertahun-tahun, tak cakap dengan orang. Sebab itulah tak berbuah. Jadi kalau Tak apa Mak, tak apa. tak. Tak And then tahu memang kena marah juga. Betul, macam itu. And then lepas tu engkau orang tanya, kenapa bisnes tak berkembang? Kenapa result tak ada? Pasal tak berbuah. Belajar banyak-banyak tapi tak cerita dengan orang. Belajar simpan dalam seorang. Betul lah jawab banyak simpan dalam seorang dapat apa? Sebenarnya kita berada di Suanho, sebenar-benarnya balik, jangan jawab kat sini, balik sekarang dipikir. Berada di Suanho sebenar-benarnya untuk apa? Sebenar-benarnya. Okay, some people might kata because nak ilmu. Bagus, nak ilmu bagus. Tapi kalau ada ilmu tak bercakap pun tak guna. Tak dapat pahala, tak ada apa. Pahala sendiri dapat ambil ilmu dapat pahala. Tapi tak bercakap dengan orang tu salah juga kan. Nanti awak bukan main pandai lagi. Tentang makan ni bagus, kesihatan ni bagus. Tapi orang sebelah, adik-beradik sakit semua tak tahu. Itu dia siapa pun terjawab? Kita kan? Yang bagusnya at the same time, kalau bila kita start bercerita tu, dari situlah kita dapat hasil. Hasil dari segi bukan saja ganjaran, tapi dari segi juga wang. Bukan kita tak nak wang, bukan kita nak mata kewangan, bukan kan? Tetapi kita memang perlukan wang untuk sihat, untuk selesa, bukan nak jadi millionaire pakai sport car, tak. Supaya kita hidup nanti sampai mati, insya-Allah kita sihat. Tu je. Boleh duduk, semayang boleh duduk, boleh Quran boleh baca, kan? Sebab kadang-kadang bila kita tak jaga kesihatan kita, Quran kita tak nampak. Ataupun semayang pun bila nak semayang nak duduk dah susah, kita nak kusuk pun susah pasal sakit kan? Jadi kita just nak hidup sihat sampai time kita menghembuskan nyawa. Dan bila macam tu, bukan seorang-seorang, bukan awak seorang semayang boleh duduk, boleh sujud. Orang keliling kita pun macam tu juga. Jadi cerita dengan diorang. Dia dapat ilmu terus share. Okay? Jadi tentang tadi, hari ni saya topik tentang angin dan usus kan. Okay. Kita nampak macam perkara ni memang macam ringan. Tetapi dalam Suanho pada kita sangat penting. Sebab itu kalau kita jumpa budak-budak, orang cakap dah banyak besar ke belum, dah kentut ke belum, dah kentut 17 kali, 14 kali, dah banyak besar ni semua perkara semua perkara sangat penting. And untuk makluman perempuan dan tuan-tuan, sebenarnya di dalam dunia ni kanser yang kanser usus atau kanser colorectal merupakan kanser yang kedua common dalam dunia ni. Paling common kedua ialah colorectal. Itu kena mengena dengan usus lah tu. Colorectal tu ialah usus kita dengan kita punya usus sepanjang usus pandang ke bawah. So the second most common kanser dalam dunia ni ialah kanser usus. Kedua common tau. And then di dalam Malaysia, kanser yang punca kematian keempat paling tinggi dari atas ialah kanser colorectal. Maknanya kebanyakan daripada kita mempunyai usus yang tak sihat. Termasuklah kita semua di sini. Jangan ingat kita sihat je Okey. Jadi sekarang yang pentingnya kita kena cerita dengan orang yang usus tu penting. Kalau usus tak sihat, nanti kita tak kalau usus tak sihat, kejibanan semenjak tak sihat. Kita kena cerita hari-hari. Kita bukan pilih hari nak cerita dengan orang ni, besok sebulan depan cerita dengan orang tu. Kita kena cerita hari ni sebab kita nak, kalau nak selamatkan semua orang tak dapat daripada semelit ni. Terus separuh nak main besar satu perkara yang sangat berat tau. Tak cakap dengan kita je. Kita cerita apa tu kriteria najis yang elok dan seterusnya. Jadi sekarang sini orang tadi cakap pasal produk, cakap pasal kesihatan, saya nak cuit sedikit saja pasal bisnes. Mungkin ada orang kat sini kata, saya tak nak buat bisnes, saya sebenarnya nak sihat, nak belajar buat kesihatan, tu je kan. Adalah orang kat sini
Mungkin ada ramai orang cakap itu, saya tak suka, saya tak minat bisnes kan. Tapi sebenarnya di dalam Selangor, bisnes tu dia punya istilah tu jauh pergi dia. Jadi macam tanggungjawab. Sebab apa? Dalam bisnes kita ada beberapa yang kita dikatakan 7 daily habits. Ini adalah perkara yang kita buat harian. Nampak macam saya tak minat. Saya dah tak minat buat bisnes macam ni kan. Tapi tahu tak 7 daily habits tu ialah amalan yang kita minta daripada kita punya pengedar-pengedar buat. Antara 7 daily habits tu termasuklah baca, dengar, guna, share bisnes, share produk dan meeting. Jika awak tengok daripada situ, ada yang mendatangkan duit, ada yang tak mendatangkan duit, maknanya bisnes. Contohnya sekarang kita attend meeting. Attend meeting itu bukan buat sale kan, okey, kita dapat ilmu. Bila kita baca pun kita dapat ilmu. Ketiga, bila kita dengar pun kita dapat ilmu. Ilmu sangat penting. Kalau tak dapatlah tadi speaker tu cakap dengan apa tu sangat-sangat bagus kan. Dia orang pandai cakap itu pasal dia orang ilmu yang banyak. Tak banyak lah, okey lah. Tapi dia orang dapat ilmu tu pada mana? Daripada membaca, daripada mendengar. Dia orang tu bukan pakar, dia orang tadi tu macam pakar kan. Dia orang bukan pakar. Semaknanya semua kita pun boleh bercakap macam dia orang jikalau kita rajin membaca, mendengar dan attend meeting. Boleh. Itu semua kita dapat daripada sini. Cumanya masalahnya tak boleh stop di situ. Kita ada 7 daily habits. Selain daripada kita memantapkan ilmu semakin lama semakin banyak tu, kita kena share. Dia tadi kata kena share. Share the product. Share tentang kesihatan. Share tentang kedatangan. Dia dengar tadi speaker cakap pasal radang, cakap produk apa kebagusan dia. Awak kena share dengan orang keliling awak. Apa tadi kita belajar. Lepas tu, sebab itu bila kita attend meeting macam ni, bila kita hadir meeting, kita kena pay attention tau. Kita punya niat bukan saja nak dapat ilmu, nak belajar, nak simpan. Tak. Kita punya niat ialah nak belajar pasal kita nak spread the good word around. Niat kita ialah mengajar untuk, belajar untuk mengajar. That's why sepatutnya you kena pay attention speaker cakap apa, point ada apa, kenapa fiber kita lain daripada luar, kenapa activity kita lain daripada luar. Because produk kita memang hebat, Masya Allah, Alhamdulillah memang hebat. So you have to know supaya you boleh cakap dengan orang macam mana nak pilih. Kadang orang akan telefon kita tanya, macam mana saya nak pilih probiotik yang baik. Ada orang buat tu kan, ada kan kena dengar tu. Macam mana saya nak pilih probiotik yang baik di farmasi. Macam mana saya nak tahu. So bila dia tahu the criteria, the characteristic, the sifat lactoberry kita tadi, kita dah boleh kata bila you pilih lactoberry, bila you pilih probiotik, you kena make sure number 1, dia ada probiotik, prebiotik. Number 2, dia tahan heat. Ketiga, dia tahan acid. Macam-macam. Bila orang tahu macam tu, barulah orang percaya nak beli produk kita. Tapi ni bila orang tanya you macam mana nak pilih probiotik kat luar, you berkata, saya pun sebenarnya tak sure kan. Macam mana orang nak percaya? Bila kita tahu exactly why your product ada, apa nama je orang bisnes kata? Lupalah. Unique apa? USP. Unique selling point Proposition. So you must know why your product is unique. Kenapa orang nak pilih protein you dan protein kat luar? Kenapa orang nak pilih lactoberry probiotic you and not kat luar? Kenapa nak pilih fiber you and kat luar? Bukan semata-mata rasa, tapi because it is special. Kalau tak nanti orang rasa daripada beli you punya mahal, baik beli kat luar. Kat luar ada banyak punya murah-murahnya. That's why you have to know kenapa even bagus. So you have to know your product very well and you have to know how benda tu bantu kita. Why? Bila you dengar how it works, then baru tahu sebenarnya everyone memerlukan set perut. Everyone. Because it is about the perut and the perut is very important. So bila kita bila you dengar meeting, dah tahu the points, you balik, you baca balik semula. Then lepas tu, make sure you share. Barulah nanti hasil akan datang. Okay? So ingat kan 7 daily habits, yang 5, 3, 4 tu untuk kita belajar sendiri. Yang kedua tu kita kena ada aktiviti, kita kena spread aktiviti. Niat bukan pasal nak buat duit, tapi kalau dapat duit memang nak lah kan.
Kita perlu duit ke tak? Perlu nak makan produk. Perlu produk, perlu duit. Bukan pasal kita mata kewangan, kita nak makan produk ni sampai mati. Sebenarnya kalau boleh, kenapa tahu kita tak makan sampai mati? Pasal as we live longer dalam dunia ni, semakin lama kita hidup dalam dunia ni, semakin tercemar badan kita. Sebab kita tak lari daripada pencemaran. Keliling kita semua ada pencemaran. Jadi kita makan produk ni ibarat kita macam makan nasi tau. Kita kena makan hari-hari. Pasal kita kena cuci hari-hari badan kita. Produk tu tak murah sebab tu kan? Mahal juga kan? So, sebab itu kita kena spread supaya kita boleh makan produk tu the whole range. So in order to do that, tak ada cara lain tapi kita kena bercakap dengan ramai orang. Tiap-tiap hari kena cakap dengan semua orang. Ada aktiviti, barulah boleh dapat hasil sihat dan dapat duit, insyaAllah. Okay? Ada orang angkat tangan. Selain daripada tu, sekejap saya rasa tak ada apa-apa lagi nak cakap lah. Ada soalan? Okey, ada orang tanya tu. Siapa tu? Basically nak dari segi Kak Nina mention pasal nak share supaya kita boleh dapat duit daripada Syonghor. Mbak kata VM ayah nak dapat duit untuk makan produk sampai ke tahap YKC, setiap orang dalam keluarga bergenerasi. So memang kena all out lah nak buat Syonghor tu. Betul. Sebab setiap family ada bapa, ada mak, ada anak, ada cucu, ada adik-beradik, anak saudara, bapa saudara semua kan. Belum Ada cicit. Ada cicit. Itu pun lagi kita belum cakap dengan semua manusia dalam adik-beradik kita kan. Jangankan neighbor sebelah semua belum jual kan. Kita nak jual, jangan kata saya tak suka jual kan. Kalau awak tak suka jual, awak tak dapat sale. Kalau awak tak dapat sale, awak tak dapat duit. Lagipun apa dosanya menjual? Tak dosa. Lagipun kita benda bagus tu yang kita jual ni benda yang baik. Daripada kita jual benda-benda lain yang tak baik seperti apa lagi? Coklat ke, biskut ke, makeup kan. Kita jual benda yang selamat. So insyaAllah is okay. Okay, jangan otak tu jangan fikir saya tak sukalah buat bisnes, saya tak sukalah menjual, saya tak pandailah menjual. Okay, kalau you tak pandai menjual nanti, you tak pandailah nak cari duit. Kalau you tak pandai cari duit nanti, tak pandai jaga kesihatan. Jadi siapa nak jaga kesihatan ni besok? You kena paksa diri you sampai you pandai menjual. Menjual tu kan susah. Di dalam Syonghor menjual tu senang. Pasal apa? Kita just sharing. Kita bukan paksa semua orang, awak kena beli Lingzi, kena beli protein. Tak. Kita beli jumpa orang, kita just share. Macam tadi, kita dah cerita macam mana fiber tu semua bagus untuk usus dan cerita orang kat luar ni semelit macam mana. Ada berapa orang semelit, ada berapa orang kanser. Itu je. Okey? Itulah saja daripada saya. Terima kasih. Okey, Puan Rohaya, tangan. Puan Rohaya, ada tangan. Persilakan. Silakan Puan Rohaya. Rohaya. Sorry, lupa buka mic. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya ni jarang muncul lah, memang baru muncul agaknya. Terima kasih atas pengursian yang baik. Cuma saya nak add lah, saya agak baru compare dengan Kak Nina dan orang lain kan. Saya consume produk mungkin 4 tahun yang lepas lah. Saya cuma nak add, kalau macam Kak Nina dan yang lain kata tu memang betul lah. Saya cuba apa yang saya buat, saya cuba share pasal produk ni at least 1 hari mesti cakap dengan 1 orang. Itu saya cuba buat. In fact macam semalam saya buat, hari ni saya buat. Tak semestinya kita akan berjaya atau close pada hari itu, tapi mungkin orang itu akan datang kemudian. Kan. Yang keduanya saya rasa kita sendiri macam Kak Nina kata, we have to consume the product so that kita experience sendiri, kita rasa sendiri bagaimana produk itu bagus, insyaAllah. Dan dengan itu kita boleh cakap sendiri dengan mudah, insyaAllah, sebab kita rasa. Dan yang ketiganya macam tadi pasal kalau pasal asma, memang saya sangat setuju. Malah saya telah bagi pada anak saya yang kena asma daripada baby sampai 4 tahun memang keluar masuk ward tu normal.
masa tu memang tak tahu pasal produk kan. Jadi pada umur 13 tahun dia saya dah jumpa Chuang Ho dan saya dah bagi dia lactoberry dan YK. Memang satu gabungan yang mantap untuk asma. Dan saya bagi dalam masa sebulan memang saya nampak maksudnya full, orang kata all out lah sebulan tu kan. Lacto YK. Memang saya nampak sangat beza. Anak saya memang tak payah, kalau dia betul-betul disiplin, sekarang sebab dia kat asrama saya tak boleh kontrol jugalah kan. Cuma saya boleh bekalkan produk. Tapi dia alhamdulillah tak payah inhaler lah pagi petang. Alhamdulillah. Dan in fact ada satu kali tu dia balik rumah dia cakap, ibu dia boleh merintah desa 6 kilometer. Walaupun bukan panggil apa, bukanlah pemenang tapi dia boleh complete dia punya merentas desa tu kan. Jadi sangat-sangat amazed bagi orang yang asma lah kan. Nak ikut patient asma tak akan boleh habiskan 1 kilometer pun saya rasa kan. Okey, dos kat Nia tadi masa saya sebenarnya bagi kat dia masa cuti, dia cuti balik asrama bulan 12. Dulu kan cuti sekolah bulan 12 kan. Sebulan all out. Maksudnya 2 pagi-pagi lacto dia ambil 2 dan YK 2, tak salah saya. Kira macam sebulan tu all out lah benda ni 2 ni. Bersilih ganti, maksudnya lacto YK. Alhamdulillah sekarang dia dah form 5 dan saya nampak amat beza lah. Eczema dia pun dah tak ada sebab dulu dia banyak sangat on prednisolone, on steroid menyebabkan dia asma. Jadi itulah saya kata bila kita sendiri makan, kita sendiri alami, insyaAllah kita boleh cerita dengan mudah. Sebab kita tidak bohong kan, benda yang sama berlaku pada diri sendiri, pada anak kan, kita nampak. Alhamdulillah, itu sajalah sharing daripada saya. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih perkongsian daripada Puan Rohaya. Dan terima kasih juga pada Special VM Nina. Mungkin saya nak last kali saya nak rumuskan sikit sebab again macam mana kita semua ada berada di sini, saya pun nak mengucapkan terima kasih pada upline saya sebab pernah share pada saya satu ketika dulu, dan macam mana anda semua ada kat sini pun sebab mungkin saya ataupun upline anda yang berkongsi dengan anda kan, sebab tu kita berada di sini dan kita dapat belajar macam-macam ilmu yang bermanfaat pada malam ni. Setuju? So lepas ni apa kata kita start sharing dengan orang lain, dan juga bila kita dah banyak kali join kelas macam ni kan, kita rasa macam rasa bersalah kan bila kita tak share, betul tak? Dan tadi kan macam kenapa kita perlu tahu tentang kita punya produk, sebab bila kita nak share dengan orang, kita mesti nak tahu apa benda persoalan-persoalan mereka. Itu satu. Lagi satu ialah kita pun kena tahu produk apa yang kita makan. Contohnya lactoberry, kalau kita dah kenal betul-betul dengan lactoberry kan, kita memang tak nak cuba probiotik lain. Ada tak orang Chuang Ho kat sini yang dia ada cuba probiotik lain? Ada kan? Sebab dia tak faham tentang lactoberry sebenarnya. Tapi macam saya sendiri, sebab kita tahu lactoberry kita multi-coated, boleh tahan panas, dalam tu ada prebiotik dan probiotik sekali. So saya tak ada rasa nak cuba prebiotik lain. Bukannya sebab kita action ke apa, sebab kita tahu kita punya produk dan kita tak tahu produk lain adakah sama macam kita punya lactoberry. Betul, dan juga macam ini nak kata tadi, kita buat sharing supaya kita dapat sales, sebab bila kita dapat sales barulah kita dapat earn more income. Bila kita dapat earn more income barulah kita boleh makan produk-produk yang hebat-hebat macam YKS, YKC dan lain-lain. Kita mesti nak makan produk-produk tu kan. Bila kita sakit-sakit badan, kita nak makan Butter King 4 paket satu hari, betul tak? Tapi ni Butter King pun kalau sakit badan kita makan separuh je. Ada tak orang makan situ separuh sachet last macam tak berkesan sangat kan, sebab mahal sangat. So kita sebenarnya nak duit banyak-banyak supaya kita boleh, bila saya sakit badan, kita boleh makan je Butter King ke segenggam lingzi dan sebagainya. Dan last sekali yang paling best selama saya berada dalam Chuang Ho ialah kita ada empathy. Bila kita ziarah orang sakit, kita tak adalah bawa buah je kan, bawa buah tangan ataupun kesian kan, duduk 2-3 jam urut-urut tangan dia saja tanpa apa-apa, tak membantu pun sebenarnya kan. Kalau kita bawa buah tu mungkinlah dari segi emosi dia sukalah kalau ada orang visit dia. Tapi sebenarnya orang sakit dia nak sihat saja, betul tak? Dan mesti
orang sakit tu suka bila kita datang ziarah dan bawa harapan untuk kesembuhan beliau. Especially pesakit-pesakit yang dah tak ada harapan, yang doktor katalah tak ada harapan untuk apa pun tak tahulah kan. Tak ada harapan untuk berlari ke, kita tak tahu. Tapi kalau rawatan lain katanya dah tak ada harapan, insyaAllah kita boleh datang untuk memberi harapan, adakan sedikit empathy supaya kita boleh berkongsi sesuatu yang bermanfaat pada pesakit. Okay. So jika tak ada apa-apa lagi, jika ada yang berada dalam keadaan sedia, kita nak ambil gambar sekejap, boleh on camera. Jika tak bersedia, tak apa. Ya, sekejap ayah. Nak cakap sikit. Okay, for everybody here nak cakap, lepas ni, pada masa akan datang, harapan saya ialah kalau setiap kita mengambil bahagian, menyumbang serba sedikit walaupun sikit, take turn untuk bercakap supaya nanti bila keluar jumpa orang, kita dah pandai. Sebab bila kita ambil bahagian, kita akan pergi buat kajian sikit sebelum kita bercakap ke depan kan. So baguslah mengasah masing-masing punya ni. Okay, so saya harap lepas ni ada orang yang akan volunteer PM dengan kita semua cakap, okay next week saya pula bercakap. Okay, kalau kita nak betul-betul nak berjaya nak tolong orang, macam itulah cara dia. Okay, ayah kita cakap for next week, apa topik apa untuk next week? Okay, topik next week. Tak ingat lah topik next week. Siapa tulis malam? Ada orang tulis tak? Oh, NDO dengan Lindsay. NDO. Yes. NDO adalah New Distributor Orientation. Maksudnya kalau ahli baru bila masuk Syuangho, sepatutnya apa yang kita kena bagi tahu pada downline kita yang baru tu, dan juga apa tadi tentang Lindsay product sharing tentang Lindsay, betul ke? Okay. Ada orang baru nak masuk. Okay. Dan sebelum saya terlupa, hari Sabtu ni insyaAllah ada seminar di Syuangho, tapi bukan seminar, rasanya is a product showcase kita yang berwajah baru. Okay, so siapa yang berkelapangan jemput hadir ke kita punya Syuangho KLDC di Bandar Seri Damansara pada pukul 2.30 kalau tak silap, dan juga datanglah untuk tengok kita punya product showcase Go Eco liquid detergent dan all purpose cleaner yang berwajah baru. Okay. Alamak, ada orang baru masuk. Kesian dia. Okay, so I dah ambil gambar dah sebenarnya tadi. Saja je buat. Alright, terima kasih pada semua yang hadir, insyaAllah. Next week kita jumpa pada waktu ni hari Selasa. Sepatutnya pukul 9 dan kita habis lambat sikit 10 suku. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih semua yang hadir malam ni. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih.